Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila binti Muhammad Radhi, nombor metrik 055905, ingin membentangkan tugasan haqaiq tasawuf berkenaan dengan tajuk yang telah dipilih, iaitu Manhaj Ahlus Sufiyin fi Tazkiyatin Nafsi, iaitu metod-metod yang digunakan oleh ahli-ahli sufi dalam tazkiyah an-nafsi. Baik, yang pertama kita lihat kepada makna at-tazkiyah. Menurut Syekh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan at-tazkiyatu hiya at-tarbiyah wa kullu ummah la turabbi la khairun fiha, iaitu Syekh Imam Al-Ghazali telah menyatakan bahawa tazkiyah itu adalah pendidikan ataupun tarbiyah, dan setiap umat yang tidak ditarbiyah maka tidak ada kebaikan pada mereka. Seterusnya, tazkiyah pada bahasa berasal daripada perkataan zakka yazku zakatun wa huwa taharah, iaitu memberi maksud murni ataupun suci. Ia bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syamsu ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha, yang mana bermaksud sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Seterusnya kita lihat kepada masdar ataupun pada kata terbitan. Ia terdiri daripada zaki, yazku, zakaun, zakatu, wahwa ziyadah wan nama, iaitu merupakan peningkatan ataupun pertumbuhan. Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau ada berkata, wal ilmu yazku bil infaq, iaitu dan ilmu itu telah bertambah dengan infaq, iaitu bertambah dan pentarbiahan, yakni pemeliharaan ke atas orang-orang yang ditarbiah dan mendirikan ke atas infaknya, sehinggalah ia mencapai kepada kesempurnaan dalam hartanya. Dari sudut istilah, makna tazkiyah bermaksud seperti mana yang telah dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali, tazkiyah adalah menyempurnakan jiwa manusia dengan menekan nafsu dan juga melepaskan ciri-ciri yang lebih tinggi. Dan Ibnu Katsir di dalam firman Allah ni, qad aflaha man zakkaha, beliau telah mentafsirkan bahawa barang siapa yang berdoa dan menolak kepatuhan kepada Tuhan, menyucikannya daripada maksiat dan akhlak yang hina. Daripada takrifan secara lughah, bahasa dan juga istilah, dapatlah kita rumuskan bahawa tazkiyah ini adalah penyucian jiwa daripada penyakitnya dan kekotoran semula jadinya, serta moralnya, dan pengurangan keburukan dan kesetaraannya, dan peningkatan apa yang ada di dalamnya dari penderitaan alam dan akhlak yang terpuji. Daripada situ dapat kita pecahkan pula aqsam tazkiyah. Tazkiyah mempunyai dua jenis. Yang pertama takhalliyah dan yang kedua tahalliyah. Kita lihat yang pertama, takhalliyah. Takhalliyah adalah pengabaian jiwa daripada segala dosa, kejahatan, maksiat, malapetaka, keburukan dan juga kekejian. Manakala tahalliyah pula memberi maksud penerapan ke dalam jiwa dengan hal-hal yang terpuji serta mengembangkan akhlak dan juga adat-adat sehingga mencapai kepada jiwa yang baik. Seperti mana telah disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali dalam maksud aqsam tazkiyah ini adalah jauhar amaliyatut tazkiyah, iaitu inti daripada proses pembaikan adalah dengan meningkatkan jiwa kepada satu darjat, yakni daripada buruk kepada baik, dan kemudian mengangkatnya ke peringkat kebaikan dan juga ketenangan sehingga ia mencapai kepada tahap kemanusiaan yang tertinggi. Dan bila mana dia telah mencapai kepada peringkat yang tertinggi, maka ia akan berubah kepada jiwa yang buruk dan keji kepada jiwa yang tenang lagi meredai zat Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita lihat pula kepada makna an-nafsu. Menurut Syekh Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali telah memberi makna an-nafsu hiya ruh, iaitu
Nafsu adalah jiwa, iaitu jiwa yang bersifat latifah, iaitu lembut, rohani, al-mulghis, warabani dan rabbani. Dan jiwa seperti inilah yang menjadi unsur ataupun pokok utama dalam diri setiap insan. Maka daripada sini tarif ni Imam Al-Ghazali telah memecahkan kepada dua aspek, iaitu yang pertama, perkataan an-nafsu merangkumi makna kekuatan amarah dan hawa nafsu dalam diri manusia, yang mana ia menjadi punca timbulnya segala sifat kecelaan dalam diri manusia. Dan pengertian ini sering digunakan oleh ahli-ahli tasawuf kerana maksud an-nafsu menurut mereka adalah dasar cakupan sifat-sifat yang tercela dari manusia. Dan oleh yang demikian, mereka berpendapat sudah semestinya nafsu ini perlu dibantras dan dilawan daripada menyelubungi jiwa manusia. Dan makna yang kedua adalah an-nafsu memberi maksud perasaan halus, iaitu latifah, yang mana ia merupakan hakikat yang terdapat di dalam jiwa manusia itu sendiri. Seterusnya kita lihat kepada ba'du ta'rifatun nafsi fil lughah, iaitu sebahagian daripada ta'rif-ta'rif an-nafsu pada bahasa. Di antaranya yang pertama, an-nafsu bermakna ruh, iaitu jiwa. An-nafsu itu membawa maksud ruh. Dikatakan oleh sebahagian yang lain, nafas yang keluar masuk daripada seseorang manusia itulah yang dinamakan sebagai an-nafsu. Dan sebahagian yang lain pula mengungkapkan an-nafsu itu sebagai nafas yang meluap, iaitu jiwanya yang keluar daripada diri seseorang tersebut. Yang kedua, an-nafsu membawa maksud realiti sesuatu ataupun keseluruhannya. Dikatakan di dalam contoh, si fulan telah membunuh dirinya, yakni membawa erti dirinya dan keseluruhannya, yang mana membawa maksud dia telah menghancurkan dirinya sendiri, iaitu kehancuran itu berlaku sendiri di dalam semua. Maksudnya berlaku pada keseluruhan diri si fulan tersebut. Dan ada juga pepatah yang telah dinukilkan oleh seorang penulis. Beliau mengatakan bahawa kesombongan itu adalah ketika seseorang melihat dirinya lebih besar daripada orang lain, yang mana bermaksud dirinya itu membawa kepada zatnya, jiwa seseorang itu. Dan yang ketiga, an-nafsu bermakna ad-dam, iaitu an-nafsu membawa maksud darah. Sehingga kan jika darah itu hilang daripada seseorang, maka dia akan kehilangan dirinya atau kerana nafas yang keluar daripada darahnya itu. Disebutkan juga oleh sebahagian yang lain, dia bertanya kepada dirinya sendiri. Dan di dalam hadis juga ada disebutkan, apapun yang tidak mempunyai nafas yang cair, maka tidak akan menjadikan air itu bersih jika ia mati di dalamnya. Jadi dapat dirumuskan bahawa secara umumnya an-nafsu adalah bermakna ruh ataupun diri seseorang manusia itu. Seterusnya kita lihat pula kepada ta'rifun nafsi fil istilah, iaitu ta'rif an-nafsu pada istilah. Yang pertama, sahib kitabut ta'rifat, iaitu telah berkata ahli-ahli di dalam kitab penta'rifan, mereka mengungkapkan an-nafsu sebagai satu esensi lembut yang membawa kepada kekuatan dalam kehidupan, akal dan gerakan secara sukarela. Yang kedua, berkata orang yang bijak pandai, mereka telah mendefinisikan an-nafsu sebagai ar-ruh al-hayawaniyah, iaitu semangat hayawaniyah, iaitu ia adalah inti daripada tubuh yang terang, sehingga apabila matinya cahayanya, yakni terputusnya daripada luar dan dalam tubuh ataupun pada waktu tidur, maka cahaya itu terputus daripada luar badan tanpa bahagian di dalamnya. Dan yang ketiga, ta'rif an-nafsu 'inda ulama al-mu'asirin, iaitu ta'rif an-nafsu di sisi ulama moden. Mereka mengatakan bahawa
An-nafsu adalah inti daripada manusia dan mesin daripada pelbagai aspek kegiatannya. Persepsi, kinestetik, intelektual, emosi dan etika sama ada pada tahap realiti atau pada tahap pemahaman, dan jiwa itu adalah bahagian yang sesuai dengan tubuh yang dalam interaksi mereka dan pertukaran pengaruh mereka yang berterusan, yang mana semua aspek ini akan membentuk unit yang berbeza yang mana kita sebut sebagai istilah kepribadian. Dan istilah-istilah inilah yang akan membezakan seseorang individu itu dengan individu yang lain, dan ia membawanya kepada keserasiannya sendiri di dalam kehidupannya. Setelah kita mengetahui tentang ta'rif at-tazkiyah dan juga ta'rif an-nafsu, dapat kita rumuskan tentang keseluruhan. Ta'rif tazkiyatun nafsi adalah satu proses yang memerlukan usaha yang gigih dan juga bersungguh-sungguh untuk membersih dan menyucikan jiwa daripada sifat-sifat yang tercela. Ianya juga merupakan satu proses yang melibatkan kepada peralihan daripada jiwa yang kotor, ternoda dan tercemar dengan dosa-dosa menjadi jiwa yang suci dan bersih. Contoh yang dapat kita lihat di sini, yang pertama, hati yang tidak mematuhi syariat yang telah diperintahkan Allah akan beralih kepada hati yang taat dan mengikut segala syariat yang mana telah diperintahkan Allah ke atasnya. Dan yang kedua, daripada hati yang kafir beralih kepada hati yang mukmin, hati yang melakukan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-khulasah ataupun kesimpulan secara umum yang dapat dibuat daripada ta'rif at-tazkiyatun nafsi adalah yang pertama, dengan adanya tazkiyah an-nafsi, ia memberi manfaat kepada seseorang ataupun individu yang ingin mendekatkan atau menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang mana ingin jiwanya itu suci dan bersih daripada segala hasutan dan juga godaan syaitan, hawa nafsu dan juga sifat-sifat yang tercela. Hal ini kerana perjalanan seseorang insan yang mana ingin mencapai ma'rifatullah perlulah dipenuhi dengan dia itu bermuhasabah diri untuk mengetahui apakah yang perlu ditinggalkannya dan juga apakah yang perlu dia sempurnakannya, yang mana telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Dengan cara seringkali bermuhasabah diri juga, seseorang itu dapat mengawal dirinya daripada terjerumus ke dalam lembah kebinasaan. Jadi, mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah haruslah melakukan proses penyucian jiwa melalui metod tazkiyah an-nafsi terlebih dahulu dengan memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bila mana mereka melakukan syarat-syarat dalam tazkiyah an-nafsi ini, mereka tidak menyeleweng kepada cara yang salah. Dan yang terakhir, khulasahnya adalah perkara yang paling asas yang perlu dipegang oleh seseorang individu yang ingin mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai neraca ataupun timbangannya dalam kehidupan sebagai seorang individu Muslim. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.